Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video penjelasan saya ke atas buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Sambil itu jemput nikmati pemandangan saya bermain drone. Cuma kali ini saya menggunakan drone yang laju. Jadi bagi sebahagian penonton mungkin pening-pening apabila melihat gambar yang bergerak laju. Jika demikian tak perlu pandang belakang saya. Boleh fokus kepada saya ataupun dengar audio saja. Bagi sebahagian yang suka menonton drone yang laju seperti fighter jet ni, dipersilakan ya. Jadi kali ini kita masuk dalam soalan yang keempat, iaitu bagaimanakah qadar dan qada saling berkaitan antara satu sama lain. Sebelum itu, sebelum bermula, saya ingin berkongsi satu komen daripada salah seorang penonton sebagaimana tangkap layar di bawah, daripada saudara username Hadamis783. Beliau menulis, "Maaf Kapten, sebutan yang sebenar bukannya qadar tetapi qadar. Sebagaimana tajuk video, qadar dengan huruf dal, jadinya qadar dan qada. Tersilap sebut tu." Jadi saya balas semula, jazakallahu khairan, sangat dihargai. Ya, saya salah sebut dan akan diperbetulkan dalam siri video akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jika ada apa-apa pembetulan yang ingin disampaikan kepada saya, dialu-alukan. Nak tulis komen yang terbuka seperti ini pun boleh. Saya tak akan kata, "Ish, jangan tulis secara terbuka, PM lah secara peribadi." Tak. Okay? Kesilapan yang berlaku secara terbuka, maka pembetulannya juga dilakukan secara terbuka. Dan saya tidak segan-segan untuk menerimanya. Saya ucapkan jazakallahu khairan. Di samping saya berkongsi ilmu, saya juga ingin belajar ilmu daripada para penonton ya. Dan kadang-kala sebutan saya memang tidak tepat. Macam kes ini antara huruf dot dan juga dal, maka sebutan yang betul ialah qadar dan qada ya. Bukannya qadar dan qada. Okey. Baik. Jadi terima kasih diucapkan. Jadi kepada para penonton, jika ada apa-apa yang ingin betulkan saya, dipersilakan, dialu-alukan. Baik, kita mulakan ya. Bagaimana qadar dan qada saling berkaitan antara satu sama lain ya. Sebelum itu kita ulang kaji 4 asas penting. 4 asas penting apabila kita berbicara tentang qadar dan qada, iaitu apa? Yang pertama, ilmu Allah. Kedua, penulisan. Ketiga, kehendak Allah. Dan keempat, ciptaan Allah ya. Jadi untuk kita faham bagaimana qadar dan qada ini saling berkaitan, saya akan buat satu perumpamaan ya. Perumpamaan, dan awal-awal saya berikan disclaimer, Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Ini sekadar contoh, sekadar perumpamaan untuk membantu kita memahami bagaimana qadar dan qada itu saling berkaitan. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan. Bahkan qadar dan qada Allah itu jauh lebih hebat, jauh lebih agung daripada contoh ni ya. Ini sekadar contoh saja. Bagi para penonton yang mungkin baru menonton video ini dan rasa tak bersetuju adanya contoh seperti ini, sila rujuk video saya yang pertama ataupun yang nombor 00. Okey, nombor 00, di situ saya ada memberikan penjelasan bagaimana, apakah boleh kita menggunakan sesuatu perumpamaan untuk menerangkan perkara ini ya. Baik, umpamakan sebuah bangunan ya. Ia bermula apabila para jurutera, para arkitek membuat cetakan biru ataupun blueprint bangunan tersebut. Dan cetak biru tu bukan cetakannya, cetak biru itu dibuat berdasarkan ilmu dan kehendak para jurutera dan arkitek. Kemudian dilukis dan dicatat di atas kertas. Sekarang ni mungkin dah guna komputer edit design ke apa ke, tapi tak apalah, kita guna contoh kertas ya. Cetak biru ini, blueprint ini bersifat menyeluruh, lagi terperinci, merangkumi asas-asas bangunan sehinggalah perinciannya seperti suis elektrik, paip air, warna dinding dan sebagainya ya. Setelah itu pembinaan dimulakan sehingga ia menjadilah apa yang di atas kertas itu menjadilah sebuah bangunan yang sempurna.
Baik, sekali lagi Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Jadi apa tadi 4 asas? Ilmu, penulisan, kehendak dan ciptaan. Jadi ilmu, perumpamaan ilmu, para jurutera, para arkitek, mereka ada ilmu tentang reka bentuk dan building design kan, daripada foundationnya sampailah kepada pembinaannya. Kemudian ilmu tersebut itu mereka turunkan dalam bentuk penulisan di atas kertas yang disebut sebagai blueprint tu kan. Dan mereka juga design, mereka cipta bangunan tersebut dengan kehendak mereka. Maknanya nak begini ke, nak begitu ke, saiz macam mana ke, lift di bahagian mana ke, dibuat daripada kaca ke, kan, semua design itulah. Jadi berdasarkan kehendak mereka. Jadi bila dah siap yang angkat pertama, kedua, ketiga ini, maka mereka pun mencipta apa yang ada di atas blueprint itu sehinggalah menjadi bangunan yang sebenar-benarnya, ya. Jadi Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Cetak biru para jurutera dan arkitek umpama qadar Allah, manakala pembinaan tu umpama qada Allah. Jadi yang pertama tu yang ilmu penulisan kehendak itu yang disebut sebagai qadar. Sebab qadar tu ditentukan qadarnya banyak mana, lebarnya banyak mana, wiringnya di mana, pipe airnya di mana, air conditioning duct di mana, apa semua tu kan. Dan bila dilaksanakan, itulah ada yang disebut sebagai qada, ya. Jadi ini sebagai satu contoh yang sangat lemah kalau dibandingkan dengan kehebatan ilmu Allah, kehebatan qadar dan qada Allah. Tetapi sekadar untuk membantu kita memahami bagaimanakah kaitannya antara qadar dan qada, ya. Jadi qadar itu sebagaimana saya jelaskan juga dalam video sebelum ini ialah ilmu penulisan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sementara qada itu ialah perlaksanaannya. Sebagaimana perumpamaan tadi, para jurutera, para arkitek, mereka pun ada ilmu penulisan dan juga kehendak dalam mereka cipta satu bangunan dan kemudian mereka melaksanakannya. Jadi yang the first three itu disebut sebagai qadar, pelaksanaannya disebut sebagai qada. Jadi terpaksa saya ulang banyak kali. Ini sebagai contoh qadar dan qada Allah sudah tentu lebih hebat, lebih agung daripada contoh yang kerdil ini, ya. Jadi inilah bagi menjawab persoalan keempat, bagaimanakah qadar dan qada itu saling berkaitan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri soalan seterusnya. Sementara tu ada sikit masa saya ingin berkongsi satu lagi komen, ya, daripada video sebelum ini dalam siri ini juga, daripada pengguna username Abdul Aziz Muhammad Akib, sebagaimana tangkap layar di sebelah, ya. Beliau menulis, na'udzubillah min zalik, sampai ulama tersohor pun semua tak betul pada anda. Jadi buat soalan jawablah sendiri, bagus dan terbaik. Ini merujuk kepada video saya yang kedua tu, yang mana saya membicarakan apakah qadar dan qada atau qada dan qadar. Sebenarnya perkara ini, macam saya kata, ia merupakan khilaf para ulama. Dalam video tersebut saya terangkan bahawa antara yang berpendapat ia adalah qada dan qadar ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tetapi ada juga para ulama lain yang berpendapat tertib yang lebih tepat ialah qadar dan qada. Ini bukan kita kata salah siapa betul, tapi siapa yang pendapat yang mana, pendapat manakah yang dianggap lebih kuat, ya. Ini termasuk cabaran. Saya melihat komen ini termasuk cabaran dalam rangka saya nak memandaikan umat dan mematangkan umat. Sebagai orang ni saya tak tahulah, mereka ni daripada awal lagi sudah pun ada sikap yang negatif, ada niat yang negatif, kan. Lalu menonton video sengaja untuk memberi komen yang salah. Kita kata antara dua pandangan, mana yang rajih, tak ada pula kata salah dan tak ada pula kata semua salah. Kalau nak kata salah, kita kata perkara khilaf yang lain. Apakah kalau kita di Malaysia memilih satu pendapat, para ulama yang lain yang kita tidak pilih pendapat mereka, semuanya salah? Sebagai contoh,
kita di Malaysia bermazhab Asy-Syafi'i untuk solat-solat yang jahar, kita membaca ataupun imam membaca bismillah dengan kuat kan, solat subuh, maghrib dan isyak baca bismillah dengan kuat. Di sana ada ramai lagi para ulama yang berpendapat bismillah itu dibaca secara perlahan, dan kedua-dua pihak ada hadisnya. Apakah dengan itu, apabila kita memilih untuk membaca bismillah secara kuat, bererti kita berkata salah kepada para ulama lain yang berpendapat bismillah itu dibaca secara perlahan? Tidak, kita kata yang rajih bagi mazhab Asy-Syafi'i, yang rajih ni maknanya yang lebih kuat, yang lebih tepat bagi mazhab Asy-Syafi'i ialah bismillah dibaca secara kuat kan. Sama juga dalam isu lain, katakan doa kunut subuh kan. Kita di Malaysia mazhab Asy-Syafi'i memilih untuk membaca doa kunut subuh. Tetapi di sana ada para ulama lain yang berpendapat tidak disunatkan membaca doa kunut subuh. Yang disunatkan ialah membaca doa kunut nazilah apabila adanya umat Islam yang ditindas dan dizalimi oleh musuh. Jadi apabila kita memilih mazhab Asy-Syafi'i, apakah dengan itu bererti semua ulama lain yang berpendapat tidak disunatkan membaca doa kunut seperti yang kita pilih itu semuanya salah? Tak juga kan. Jadi ini yang kita sebut pandangan yang dianggap rajih oleh para ulama. Mazhab Asy-Syafi'i menganggap yang rajih, yang kuat ialah disunatkan membaca doa kunut subuh pada setiap subuh sepanjang masa. Ini pandangan mereka. Pandangan lain pula kata tidak disunatkan, tidak, yang mereka rajihkan ialah tidak disunatkan. Jadi ini adalah khilaf dan ia melibatkan para ulama. Sebagai orang ni mereka mungkin tak pernah jumpa kaul para ulama, tak pernah jumpa perbezaan pandangan di kalangan ulama. Selama ni belajar agama satu pandangan saja. Lalu bila jumpa adanya perbezaan pandangan, kemudian saya pula yang cerita dipilih pandangan itu, terus dianggap itu berkata salah, ulama tersohor pun semua tak betul pada anda ya. Jadi ini salah satu projek ataupun usaha dalam nak mematangkan umat Islam. Sebab kita dalam belajar agama ni, saya pun sendiri dulu zaman sekolah kita belajar satu pendapat je. Bila kita belajar satu pendapat, kita nampak pandangan yang lain, kita jumpa pandangan yang lain, terus kita anggap salah kan. Jadi alhamdulillah saya dalam kerjaya saya dapat berjumpa dengan pelbagai orang dengan pelbagai amalan, dan tidak terus saya hukum salah, tetapi sebaliknya saya semak, saya kaji, mereka pun ada dalil juga. Kaji-kaji, yang ini confirm salah kan. Jadi inilah antara usaha untuk mematangkan umat Islam, yang ini melazimkan mereka untuk menerima perbezaan pendapat. Dan macam saya sebut, perbezaan pendapat ini ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar. Muktabar ni para ulama memiliki hujah dan dalil masing-masing. Okey, yang tidak muktabar ini pandangan yang lemah, yang hanya dibawa oleh sebahagian para agamawan kita di Malaysia, dan mereka cuba menjustifikasikannya atas nama ulama, padahal para ulama membicarakan perkara yang lain ya. Jadi saya reply di bawah itu, boleh tunjukkan pada minit berapa saya kata ulama tersohor itu semua tak betul? Tak pun dibalas ya. Jadi sekadar perkongsian dalam rangka untuk memandaikan dan mematangkan umat. Akan jumpalah orang-orang seperti ini ya. Mereka mengikuti video saya bukan untuk berkongsi ilmu, untuk belajar apa, tetapi nak cari salah. Ataupun kalau dengar Kapten cakap confirm salah, tapi nak cari yang salah tu mana? Kalau Kapten ni cakap confirm salah, cuma nak cari salah tu yang mana? Dia jumpa yang itu tu. Jadi tak mengapalah, ini antara cabarannya ya. Moga-moga usaha ini sikit-sikit lama-lama jadi bukit, sikit-sikit lama-lama dapat memandaikan dan mematangkan umat Islam. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah. Dan video saya, walaupun saya sebut ialah ulasan buku, saya akan cuba kembangkan kepada apa-apa isu lain yang berkaitan. Sebab kalau saya baca sebiji-sebiji daripada buku, tuan-tuan dan puan-puan pun boleh baca sendiri kan. Buku pun saya dah bagi percuma. Jadi saya akan cuba kembangkan kepada apa-apa isu yang berkaitan dengan topik apa ke, supaya ianya tidaklah menjadi macam depan saya sekarang ni, komputer saya baca je sebiji. Okey, terima kasih kan. Jadi itu tu membosan pula, sendiri pun boleh baca kan. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.